Okay, kalau tak ada soalan, saya sambung kita punya kita punya kuliah, iaitu kuliah yang ke topik yang ke-6. Topik yang ke-6 yang berkaitan dengan pembezaan. Secara umumnya bila kita sebut pembezaan, selalunya dia lebih dikenali dengan sebutan dy dx. Selalunya disebutkan dy dx, perubahan y bagi perubahan x. Okey, cuma untuk pembukaan ni, saya nak anda faham dy dx tu dalam satu konteks yang lain. Dia memang perbezaan, dia memang differentiation yang anda faham sebelum ni. Cuma pembezaan di sini kita boleh kaitkan dengan konsep kecurunan kelok dan juga terbitan. Dan kalau anda lihat pada topik yang pertama, bila kita melihat topik yang pertama, kita ada fungsi linear, kita ada fungsi kuadratik, kita ada fungsi log dan kita ada fungsi eksponen. Dan bila kita buat fungsi linear, kita ada y sama dengan mx campur c. Dan bila kita merujuk pada kecurunan, kita rujuk pada nilai m, iaitu nilai kecurunan. Kita kata apa? Dia adalah perubahan y bahagi dengan perubahan x. Itu konsep kecurunan yang kita dah belajar dalam topik yang pertama. Dan bila kecurunan selalunya kita akan fokus pada topik yang pertama. Topik yang pertama iaitu berkaitan dengan fungsi. Tapi bila kita masuk fungsi kuadratik, kalau anda masih ingat, kita masuk fungsi log, kita masuk fungsi eksponen, kita tidak bercerita lagi pasal kecurunan. Fungsi kuadratik ada dia punya rumus kuadratik, pintasan dx dy, begitu juga fungsi log, fungsi eksponen dia ada bentuk-bentuk yang tertentu. Dan kita tidak menyentuh pun soal kecurunan di situ. Padahal fungsi kuadratik dan fungsi log tersebut dan fungsi eksponen juga mempunyai kita tak mengira secara langsung. Sebab tu kita ada satu konsep yang kita boleh gunakan, iaitu pembezaan untuk mengira kecurunan bagi semua fungsi yang ada. Bukan sekadar fungsi linear, termasuklah fungsi log, fungsi eksponen dan fungsi kuadratik tentunya. Okey. Jadi konsep pembezaan dalam kelas ni yang perlu awak faham, awak perlu lihat dia bukan sekadar dy dx, awak perlu tahu dia merujuk kepada kecurunan. Okey. Jadi di sini kecurunan bagi satu kelok, bagi satu fungsi, kalau lihat kecurunan bagi satu kelok ataupun bagi satu fungsi, pada satu titik boleh diperolehi dengan mendapatkan kecurunan garisan tangen pada titik tersebut. Okey, kita ada istilah garisan tangen pada titik tersebut. Kecurunan garisan tangen. Ya, apa itu kecurunan? Kecurunan itu ialah perubahan y bagi perubahan x yang kita dah belajar sebelum ni. Apa itu garisan tangen? Okay, garisan tangen adalah satu garisan lurus. Okay, garisan tangen kalau dari segi definisi adalah satu garisan lurus ataupun dia fungsi linear yang bersentuhan dengan satu kelok. Kelok tersebut selalunya dia tak berbentuk linear. Dia mungkin kelok kuadratik, eksponen dan sebagainya. Satu garisan lurus yang bersentuhan dengan fungsi kuadratik pada satu titik di atas kelok tersebut. Tangen tu maksudnya dia bersentuhan, dia bukan bersilang. Dia kena bezakan maksud bersilang dengan tangen. Okey, cuba lihat raja. Okay, saya ada satu kelok yang warna biru tu. Kelok yang warna biru iaitu bagi fungsi fx. Okey, saya pilih 3 titik. Titik A, titik B, titik C. Okey. Pada titik A, saya boleh lukis satu garisan lurus L1 dan garisan lurus tersebut bila saya lukis dia bersentuhan. Garisan L1 bersentuhan ataupun tangen dengan kelok fx yang warna biru tu pada satu titik saja, iaitu pada titik A. Titik A ni juga merupakan satu titik koordinat. Di situ kita ada nilai x, kita ada nilai y. Itu yang dimaksudkan sebagai tangen. Jadi L1 ialah garisan tangen. L1 ialah garisan tangen. Begitu juga dengan L2. Saya berlukis satu garisan lurus yang lain
yang tangent dengan kelok fungsi fx tersebut, tapi kali ini pada titik yang lain, pada titik B. Jadi L2 juga adalah merupakan garisan tangent. Manakala L3, kalau lihat L3 juga fungsi linear, tetapi dia tidak tangent. L3 ialah satu garisan yang bersilang dengan fungsi fx pada titik A dan pada titik B. Jadi di sini walaupun L3 ialah garisan lurus, tapi dia tak tangent, dia bersilang. Yang dinamakan garisan tangent ialah garisan seperti L1 dan L2. Okey. Garisan L3 ni kalau lihat muka surat yang di bawah, nota yang di bawah, okey, ada tulis tu. L3 ni dia ada nama lain. Ialah garisan sekan. Iaitu satu garis lurus yang melalui dua titik di atas satu kelok. Itu namanya garisan scan line ataupun garisan sekan. Tapi fokus kita ialah pada L1 dan L2. Jadi bila saya lihat L1 ialah satu garisan lurus. Bila garisan lurus maksudnya bentuk fungsi dia ialah Y sama dengan MX campur C. Jadi Y sama dengan MX campur C. Satu fungsi linear yang bercurun M. Oleh kerana dia fungsi linear maksudnya pada mana-mana titik di atas fungsi L1 ni, di atas garisan L1 ni, nilai curun dia ialah sama. Dan titik A ialah salah satu titik di atas garisan L1. Dan titik A juga merupakan salah satu titik di atas fungsi fx. Titik A juga merupakan titik tangent antara fungsi linear L1, antara garisan linear L1 dengan fungsi fx. Ini bermakna jika saya boleh mendapatkan fungsi linear, jika saya boleh mendapatkan cerun bagi fungsi L1, iaitu yang berbentuk linear, saya juga boleh mendapatkan kecurunan fungsi fx pada titik A. Kerana titik A ialah titik yang dikongsi antara fungsi linear L1 dengan fx. Bagi mudah kita nak dapatkan cerun bagi fungsi linear. Jadi saya perlu dapatkan berapakah cerun bagi L1. Saya letak langsung oleh kerana L1 tangent dengan kelok fx pada titik A. Jadi saya juga apabila kita dapatkan kecurunan bagi fungsi L1, secara tak langsung kita akan dapat kecurunan bagi fungsi fx tetapi pada titik A sahaja. Sebab fungsi fx dia tidak berbentuk linear. Bila dia tidak berbentuk linear, maksudnya fungsi cerun dia berubah-ubah pada setiap titik. Okey, begitu juga pada titik B. Pada titik B, fungsi linear L2 tangent dengan kelok fx pada titik B. Oleh kerana fungsi L2 juga berbentuk linear, juga merupakan garisan tangent yang berbentuk linear, dengan memperoleh kecurunan bagi fungsi L2, kita juga boleh mendapatkan kecurunan bagi fungsi fx kerana L2 adalah tangent dengan fungsi fx, iaitu kita boleh dapatkan kecurunan fungsi fx di titik B sahaja. Okay, tadi daripada titik A kan? A daripada fungsi L1. B daripada fungsi L2. Okay, jadi kalau saya lihat pada fungsi L1 dan L2 ni. Kalau saya lihat fungsi L1 dan L2 ni. Fungsi L1 dan L2 ni balik. L1 berbentuk linear, L2 pun berbentuk linear. Okey, ada sesiapa pelajar boleh jawab tak soalan ni? Kalau saya tanya, oleh kerana L1 linear, L2 pun linear, kedua-duanya bercerun positif ke bercerun negatif? L1 dan L2 ni. Bercerun positif atau bercerun negatif? Ada siapa boleh jawab? Saya? Tak dengar. Positif. Bercerun positif. Ya betul, bercerun positif. L1 cerun dia pun positif, L2 cerun dia positif. Okey. Kalau dua-dua positif, yang mana positif dia lagi besar? Yang mana cerun dia lagi besar nilai positif dia? L1 ke L2? L1.
L1 kerana L1. andai. Kerana L1 mempunyai mempunyai bentuk yang lebih curam, lebih landai. Jadi kalau saya dapatkan cerun dia, saya pasti akan dapat cerun bagi L1 lebih tinggi, lebih besar nilai positif dia. Maksudnya apa? Contohnya apa? Kalau L1, katalah saya tulis M1 contoh. M1 cerun dia 10. M2 cerun dia mesti kurang daripada 10. Katalah apa? Katalah 8. Sebab L2 cerun untuk M2 ialah cerun untuk L2 di mana L2 lebih landai. Okey, itu konsep cerun garisan tangen. So macam mana nak dapatkan kecurunan garisan tangen ni? Macam mana nak dapatkan cerun M1, M2 ni? Okey, selain daripada kita gunakan cerun menggunakan fungsi M, persamaan M sama dengan perubahan Y bagi perubahan X. Dalam kelas ni kita akan gunakan untuk dapatkan untuk dapatkan kecurunan garisan tangen, kita gunakan konsep pembezaan pertama dy dx. Nanti kita akan lihat macam mana dapatkan kecurunan garisan tangen. Kita pergi apa tu simbol-simbol bagi dy dx selain daripada dy dx. Dy dx ni yang paling popular lah. Selain daripada tu, kita boleh gunakan yang saya bulatkan ni yang paling popular dy dx, ataupun kita guna f prime x ataupun y prime. Jadi yang tiga ni yang paling popular. Yang lain yang saya tak highlightkan dia juga agak sama, cuma simbol dia berbeza-beza. So bila belajar matematik ni peringkat yang lebih tinggi, kadang-kadang simbol dy dx itu dia kurang tepat. Ada simbol yang lebih tepat. Tapi untuk peringkat ni kita gunakan dy dx ataupun yang lain seperti yang saya bulatkan ni. Okey, macam mana nak dapatkan dy dx? Simbol dah tahu, konsep dah tahu. Macam mana nak kira dy dx ni? Iaitu kita boleh gunakan kaedah prinsip pertama. Ini secara teori kaedah prinsip pertama dan menggunakan petua pembezaan.